Bercakap tentang perkara ini, kita juga nak kongsikan pada anda berkenaan dengan teaser program sekolah rukun negara. Itu dia. Kita nak test sekejap lagi. Ada tak yang ingat atau ada yang lupa? Jom sama-sama kita saksikan. Baik, itu dia. Dan kalau boleh saya kongsi kepada para penonton semua, iaitu Rukun Negara telah pun dibentuk pada 31 Ogos 1970. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, ini adalah antara perkara yang seharusnya kita semua memahami berkenaan dengan Rukun Negara dan perlu untuk kita pupuk pada generasi yang lebih muda, iaitu kepada anak-anak kita, iaitu khususnya mereka yang berada masih lagi di alam persekolahan. Jadi untuk kita berbincang berkenaan dengan program sekolah Rukun Negara ini, kita bersama dengan saya kenalkan Tuan Hazlizar Rozali, merupakan penolong pengarah kanan kluster kenegaraan AILID. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi Tuan, bila kita cakap tentang program sekolah Rukun Negara ni, benda yang penting lah kalau kita tengok macam generasi sekarang kan, khususnya anak-anak muda. Okey, zaman sekolah semua kita semua kan setiap hari Isnin pastinya kena kan bacaan ataupun ikrar. Jadi ini antara perkara yang penting yang perlu kita pupuk cinta akan negara kepada anak-anak muda kita sebagai permulaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menjemput AILID lah Puan Sofi. Untuk menerangkan tentang sekolah Rukun Negara ni, 31 Ogos 1970 kan, Rukun Negara sudah lama sangat diwujudkan pada ketika itu oleh Yang Pertua Agong yang keempat, Sultan Terengganu. So pada ketika itu hasil puncanya adalah untuk menyemarakkan lagi perpaduan kan, untuk menyelesaikan permasalahan perpaduan wujud pada tahun sebelumnya. Jadi disebabkan itu maka ideologi kebangsaan ini perlu untuk kita fahami dan hayati. Masalah di sekarang ni yang kita nampak ia bermusim. Jadi bila bermusim itu yang kita rasa macam sebagai warga negara yang patriotik, sepatutnya kita tidak hanya berlaku pada bulan Ogos dan tidak hanya berlaku bulan-bulan tertentu. Jadi semua orang kena mengamalkan Rukun Negara ni agar orang faham. Dan biasanya rakyat Malaysia ni dia hanya faham tentang prinsip Rukun Negara itu. Yang 5 itulah kan kita selalu Sofi kan, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara. Tapi sebenarnya dia ada objektif yang kita nak capai, 5 objektif yang kita nak capai. So objektif ni yang terkadang kita sebagai warga negara Malaysia ni terlupa benda tu. Betul. Jadi how to be itu adalah daripada prinsip. What to be itu adalah objektif. Jadi kita how to be itu ya prinsip tu yang kita selalu ingat, tetapi kita lupa kepada objektif yang kita nak capai. Sebab itu Rukun Negara ni, AILID ni mengetengahkan sekolah Rukun Negara. Nama dia sekolah bukan sekolah yang macam sekolah tu cuma ialah satu bukan sistem. Bukan sekolah kebangsaan Sofi. Dia adalah satu sistem yang berfasa. Dia ada peraturan, ada tahap-tahap tertentu untuk kita capai. Sebab itu kita namakan sekolah Rukun Negara. Yang sekarang ni sedang semaraklah kita cuba untuk jayakan dan capai. Dalam tempoh tahun ni kita jangka kita akan capai lebih kurang dalam 60,000 lah melalui program-program yang kita kendalikan. Okey, jadi siapa yang akan mendapat manfaat daripada program sekolah Rukun Negara itu sendiri? Bukan pelajar sekolah saja. Jadi siapa? Okey. Sekolah Rukun Negara ni kita akan memberi manfaat kepada khususnya lah kepada belia yang berusia 18 tahun hingga ke 30 tahun. So mereka ni adalah orang-orang yang akan mengundi, khususnya kepada first voter. Bila first voter ni kita kena tahu bahawa mereka ni orang yang perlu didedahkan. Sebab itu kita namakan sebagai pendidikan demokrasi dalam objektif yang kita nak capai melalui sekolah Rukun Negara ni. Sebab itu kita minta agar berapa ramai yang boleh untuk menghayati dan mengikuti sekolah Rukun Negara ni, agar khususnya orang muda ni nanti faham. Dia bukan hanya menjurus kepada sekolah Rukun Negara ya Sofi. Dia juga menjurus kepada sistem pentadbiran negara. Kita memberi pendedahan berkaitan dengan sistem pentadbiran negara. Kita memberi pendedahan berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Kemudian kita juga memberi pendedahan tentang sejarah tanah
air. Jadi ia merangkumi satu aspek yang menyeluruh untuk semua belia faham. Untuk menjadi warga negara yang patriotik, dia tak boleh lagi dari benda-benda ni. Ya, bukan sekadar berikrar melafazkan sahaja, tapi memahami objektif yang ingin disampaikan. Itu antara perkara yang cukup penting juga, kan. Dan kalau kita lihat juga apa yang menjadi asas kepada wujudnya program ini selain daripada kita menyemarakkan rasa cinta akan negara itu sendiri, apa lagi antara perkara lain? Okey, asas kepada penubuhan sekolah rukun negara ini sebenarnya bermula daripada mandat Perdana Menteri sendiri minta KBS untuk memberi pendedahan berkaitan dengan sistem tadbiran negara atau celik demokrasi. Jadi berdasarkan daripada itu, AILID diberi tanggungjawablah, sebab AILID ini di bawah salah satu daripada agensi di bawah KBS. So diberi tanggungjawab untuk memberi pendidikan demokrasi ini atau celik demokrasi ini. Maka sebab itu kita melaksanakan program itu, dan asas dia ialah perkara 119 dalam Perlembagaan Persekutuan yang pada ketika itu menurunkan had mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun. So itu asas dia. Kemudian perubahan landscape politik yang berlaku. So itu juga adalah merupakan asas kepada penubuhan sekolah rukun negara ini. Dan tuan difahamkan juga akan ada silibus, beberapa silibus berkenaan dengan SRN ni. Apa antara silibus-silibus yang akan diketengahkan? Sekolah rukun negara ini ada 3 tahap. Yang pertama asas, kedua pertengahan, kemudian lanjutan. Jadi sekarang ni kita tengah come out dengan asas, sebab nanti mungkin kita menyangkakan bahawa dalam tahun hadapan kita akan fokus pada pertengahan. Asas ni separuh hari. Jadi dia ada 3 slot utama yang kita setia sampaikan. Yang pertama sekali ialah mengapa demokrasi. Tajuk dia mengapa demokrasi. Dalam tu kita cerita tentang sejarah demokrasi, prinsip demokrasi, negara-negara demokrasi, untuk beri pendedahan kepada beliau ini berkaitan dengan demokrasi. Kemudian yang kedua, slot yang kedua, kita ada sejarah pembentukan negara. Dalam tu kita bercerita tentang sejarah, kita bercerita tentang pilihan raya, kita bercerita tentang sistem tadbiran negara, dan juga kita juga memberi pendedahan tentang kerajaan tempatan. So kita nak minta agar belia faham di antara kerajaan pusat, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Dan akhirnya kita juga nak bercerita tentang konsep madani itu sendiri. Itu slot yang kedua. Slot yang ketiga baru kita masuk kepada ideologi kebangsaan, iaitu rukun negara itu. Jadi pendekatan kita, selain daripada ceramah, kita ada bincang interaktif. Dan yang kalau melalui ideologi kebangsaan ni atau rukun negara ni, kita menggunakan aplikasi Kahoot dan juga Quizy untuk menyampaikan kepada belia agar mereka, ialah kalau kita lebih kurang dalam 4 jam, kalau ceramah orang belia ni memang dia tak boleh nunda tu. Jadi sebab itu kita mempelbagaikan kaedah. So tahap itu asas lah, setengah hari je. Kemudian baru kita pergi pertengahan 3 hari 2 malam. Kemudian lanjutan per 3 hari 2 malam. Dalam tu kita semua menjurus berkaitan dengan penceritaan tentang sistem, perlembagaan, carta, rukun negara, semualah aspek berkaitan dengan negara. Maksudnya dia ada interaktif lah di situ. Kita tanya soalan. Betul. Jadi maksudnya informasi tu semua akan melekat lah kepada jiwa dan juga pemikiran anak-anak ataupun golongan belia ini sendiri. Dan kalau boleh, mungkin tuan boleh kongsikan jugalah, mungkin masyarakat melihat bahawa pendidikan demokrasi ini melalui SRN ini mempunyai unsur indoktrinisasi terhadap peserta, dan adakah ini berlaku dalam SRN? Terkadang orang kebanyakan orang sedikit skeptikal bila bercakap tentang negara. Kemudian ada pula parti politik, ada sistem politik, semua. So orang skeptikal, adakah ini menjurus kepada kepartian? Bukan. Kita pun semasa kita melaksanakan modul ni, kita menggubal modul ni, kita memanggil semua pihak, pemangkang kerajaan, kita panggil untuk duduk sekali untuk berbincang dengan kita bagaimana kaedah untuk menyampaikan kepada belia. Sebab itu dia tidak ada doktrinisasi tertentu. Kita doktrin tentang kenegaraan. Doktrin untuk menjadi warga negara patriotik. Itu je. Asal namanya warga negara Malaysia, orang muda yang sayang dan cinta negara, so jati diri mesti ada. Sebab itu kita doktrin itulah. Dia tidak ada memihak kepada mana-mana pihak lah. Betul. Menjadi asas kepada menyampaikan ilmu untuk kefahaman kita semua dengan pentadbiran negara dan sebagainya. Dan juga difahamkan juga pada tahun 2023 saja AILID menyasarkan 60,000 belia yang akan sertai SRN seperti mana diumumkan oleh Yang Berhormat Adam Adli ketika Majlis Pelancaran. Jadi sebagai langkah yang diambil oleh AILID untuk pastikan angka itu tercapai, tuan, apa lagi antara perkara yang akan yang dilakukan bagi memastikan Malaysia mempunyai belia yang matang dalam demokrasi itu sendiri? Ini antara perkara yang cukup penting, sebab kalau kita tengok sekarang ni ialah golongan belia khususnya mereka adalah lebih kepada gadget. Jadi bagaimana untuk kita memastikan pemahaman itu sampai kepada mereka?
selain daripada kaedah ceramah, kaedah seminar, kita juga menggunakan berbagai pendekatan. Salah satu kita menggunakan media. Okay. So iLead sendiri ada Facebook, ada TikTok, ada Twitter yang kita gunakan juga. Betul. Sebagai medium kepada penyampaian proses ini kan. Sebab kita target memang 60,000, tapi sebenarnya bukan setakat 60,000, kita juga mensasarkan kalau boleh semua. Kita ada lebih kurang dalam baru-baru ni apabila kita mengeluarkan data untuk pengemudi muda 18 ke 20, kita ada 1.4 juta yang mengundi. So kita mensasarkan itu. Kemudian lebih kurang dalam 20 ke 29 tahun ada lebih kurang dalam 4.6 juta. Jadi memang kita mensasarkan ke semua. So kalau ialah kadang-kadang bukan semua orang ada gadget juga. Bagi belia-belia yang berada di kampung, belia-belia yang terpinggir, minoriti. So perlu juga pendekatan dan kaedah yang kita gunakan manual biasa lah maksudnya. So selain daripada itu kita macam-macam lagi yang kita buat dengan brosur, dengan banner, dengan semua program-program kita yang kita kenalikan, kita selitkan juga untuk berkaitan dengan rukun negara ini, sekolah rukun negara, agar kita boleh mencapai, menyebar luas konsep ini kepada semua. Itu yang pemegang taruh KPM, kita juga berusaha sama dengan pemegang taruh yang lain, di mana ada belia yang di bawah kementeriannya, ada belia, so kita joint venture. Jadi kita nak biar besar dan luas lah, agar sekolah rukun negara, ideologi kebangsaan ini boleh sampai kepada semua. Betul. Itu dia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Hazlizar Rozali, merupakan penolong pengarah kanan kluster kenegaraan iLead. Terima kasih banyak Tuan. Dan perkara ini cukup penting buat khususnya golongan belia sendiri, supaya kita dapat memahami apakah antara konsep pemerintahan dan juga bagaimana sebenarnya orang kata demokrasi itu dilakukan, dijalankan, dan antara yang penting juga adalah berkenaan dengan apakah antara objektif yang ingin disampaikan, dan perkara itu dapat dilakukan dengan baik, insya-Allah. Terima kasih banyak Tuan. Dan seterusnya kita juga